berkali-kali hitamnya hati, kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Di situ istana cinta, rindu bersemayam, namun cahayanya tiada lantaran dosa. Di situ mukimnya iman, senjata setia, namun sinarnya pudar akibat noda. Namun cahayanya tiada lantaran dosa. Di situ mukimnya iman, senjata setia, namun sinarnya pudar akibat noda. Berulang-ulang langkah kecundang, berkali-kali hitamnya hati. Berulang-ulang langkah kecundang, berkali-kali hitamnya hati, kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Di situ istana cinta, rindu bersemayam, namun cahayanya tiada lantaran dosa. Di situ mukimnya iman, senjata setia, namun sinarnya pudar akibat noda.
hanya tiada lantaran dosa. Di situ mungkinnya iman senjata setia, namun sinarnya pudar akibat noda. Berulang-ulang langkah kecundang, berkali-kali hitamnya hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, insya-Allah kita mulakan pertemuan kita pada petang ini ya dengan sama-sama membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita bertemu lagi ya dalam tazkirah petang kita sebelum kita masuk waktu berbuka. Ustazah mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada semua yang mungkin telah mengikutinya daripada awal, ya, daripada siri-siri yang sebelumnya ataupun ya kita baru saja bertemu pada petang ini. Terima kasih kepada semua. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang sentiasa dilimpahi rahmat dan maghfirah daripada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, terima kasih kepada Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang berbesar hati, Ustazah menerimanya dengan berbesar hati ya, yang memberikan peluang kepada Ustazah untuk mengisi program yang insya-Allah mudah-mudahan memberikan perkongsian yang bermanfaat insya-Allah ya kepada kita semua. Sahabat-sahabat sekalian, apa khabar? Tadi Ustazah dapat melihat ya di antara orang pertama yang memberikan respon di sini ialah Puan Melati Desa. Dan masya-Allah Puan Melati Desa dengan Syekh Azizi telah melaksanakan ya tanggungjawab sosial dengan sangat baik, iaitu dengan tag dan share kepada 10 orang yang lain. Itu Ustaz boleh lihat dalam komen di ruangan komen pada Facebook Live kita pada petang ini. Jadi demikianlah kepada sahabat-sahabat yang lain ya, sebab kita dalam ibadah puasa, mari kita lipat kali gandakan lagi ya kebaikan dengan menyebarkan kebaikan semudah dan seringan. Ya, kita fikir siapa ya yang kita nak tag petang ni, dengan siapa kita nak share. Kerana pada petang ini sahabat-sahabat sekalian, ya Ustazah akan kongsikan di bawah tajuk hidup nyaman. Tapi yang Ustazah akan kongsikan sahabat-sahabat sekalian ialah tentang hubungan keibubapaan ataupun hubungan suami isteri. Ya, untuk supaya hubungan kita suami isteri bagi yang telah berumah tangga ataupun sebagai persediaan untuk berumah tangga kepada yang belum kahwin lagi ya. Bagaimana untuk kita benar-benar dapat mencapai kepada hakikat ataupun objektif sebuah perkahwinan itu. Masya-Allah tuan-puan sekalian, kes-kes perceraian ya, bahkan yang sebelum cerai ya, ketidaknyamanan ya dan sebagainya sangat banyak berlaku ya dalam masyarakat hari ini. Ustazah minta maaf sekejap tuan-puan, bagi Ustazah ruang masa seminit atau 2 minit saja sebab ada kucing kat sini, saya nak minta anak ambil kucing ni. Kejap ya.
Baik, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Mungkin masa Ustazah uruskan kucing tadi, sahabat-sahabat boleh share ya, sebarkan insyaAllah pertemuan kita pada petang ini. Muslimin muslimat, tuan-puan, adik kakak yang dikasihi sekalian, ya, tajuk kita pada petang ini adalah tentang hidup nyaman. Masya Allah, betapa pentingnya sahabat-sahabat sekalian kenyamanan dalam hidup. Sebenarnya Ustazah tertarik ya dengan satu pandangan yang Ustazah terbaca beberapa hari lepas. Ya, beliau itu menyatakan begini, kita memang nak kahwin dengan orang yang baik. Ya, betul. Kalau kita nak berumah tangga, kita nak isteri kita baik. Isteri kita seorang wanita yang baik. Kita nak suami kita seorang laki-laki yang baik. Tapi wajar juga untuk kita melihat ya pandangan beliau. Sebab Ustazah melalui kehidupan berumah tangga seperti mana juga tuan-puan sekalian. So kita boleh mempertimbangkan pandangan tersebut. Bila beliau mengatakan kita memang nak berkahwin dengan orang baik. Tetapi lebih daripada itu kita nak berkahwin dengan orang yang menyamankan. Tak semestinya orang yang baik tu menyamankan. Masya Allah ya, subhanallah. Sebab itu kadang-kadang kita bertemu dengan keadaan ya sahabat-sahabat sekalian, ya suaminya baik, isterinya baik, tapi mereka tidak dapat melangsungkan terus perkahwinan sehingga ke hari tua ataupun sehingga ke hujung nyawa. Kenapa? Sebab kita tahu bahawa walaupun kedua-duanya adalah insan yang baik, tapi tidak ada kenyamanan dalam hubungan mereka. Ya, tidak ada kenyamanan dalam rumah tangga mereka. Jadi sebab itu perkataan nyaman itu Ustazah highlightkan pada petang ini tuan-puan sekalian. Ya, jangan kita terlepas pandang bahawa ya yang diperlukan dalam perhubungan kita, ya dalam keluarga kita adalah kenyamanan. Sahabat-sahabat, cuba bayangkan satu situasi yang nyaman. Ya, kita pergi mana? Pergi Port Dickson ke, pergi Langkawi ke, ya, pergi kat mana? Masya Allah, yang lebih nyaman lagi tuan-puan sekalian, dekat pekarangan Kaabah, ya, dalam suasana malam yang dingin, kemudian dahi kita sujud kena sejuk je atas marble dekat pekarangan Kaabah, di atas tile ya, lantai pekarangan Kaabah. Masya Allah nyamannya, ada udara pula ya, sepoi-sepoi bahasa. Masya Allah sangat nyaman. Ya, itu adalah gambaran kenyamanan yang tidak boleh kita nafikan dalam kehidupan kita. Ya, bila kita sebut nyaman, ia lebih sinonim dengan suasana yang sejuk saja. Bukan sejuk yang melampau, tapi sejuk yang sedap pada tubuh badan kita, yang sesuai dengan suhu tubuh badan kita. Ya, kita tak sebut nyaman dalam suasana yang panas-panas, berpeluh-peluh, ya, panas, hot temperature, tak, kita tak kata nyaman. Bila kita kata nyaman, Masya Allah, kenyamanan itu akan ada nilai-nilainya. Baik, Ustazah tidak mahu panjang menyebut tentang kenyamanan dari sudut pandangan dan sebagainya. Ya, kalau kita berada di mana-mana tempat. Tapi hari ini kita nak mengkhususkan perbincangan kita tentang kekeluargaan. Ya, tentang hubungan di antara suami dengan isteri yang kita pasti menginginkan sebuah kehidupan yang nyaman. Sahabat-sahabat sekalian, sebelum Ustazah membacakan sepotong ayat Al-Quran daripada surah Ar-Rum, ya, Ustazah nak sebut dulu, kita nak lihat dulu teori-teori psikologi yang telah diketengahkan oleh pengkaji-pengkajinya. Walaupun mungkin pengkaji-pengkaji itu ya datang daripada bangsa lain, datang daripada kepercayaan, mereka ini bukan bukan orang yang beragama Islam. Tetapi kita tidak boleh mengkesampingkan ataupun menafikan teori-teori mereka begitu saja. Mana yang baik kita ambil. Ya, bahkan di sana dalam teori psikologi Maslow, contohnya tuan-puan sekalian, beliau ada mengatakan, ia ada membuat piramid dalam kehidupan manusia. Ya, piramid ni tuan-puan sekalian, piramid teori psikologi Maslow yang mana pada dasarnya, ya, dalam keperluan kehidupan manusia diletakkan keperluan yang pertama adalah keperluan fisiologis ataupun fisiologi. Bila sebut tentang keperluan fisiologi, ia melibatkan makan minum, pakaian, tempat tinggal. Ya, itu adalah keperluan-keperluan asas dalam kehidupan manusia yang diperlukan oleh fizikal manusia. Ya, jadi itu adalah keperluan fisiologi yang diperlukan oleh badan manusia. Makan minum, tempat tinggal. Ini keperluan. Kita tidak boleh menyampingkan keperluan. Tidak akan ada kenyamanan ketika mana keperluan-keperluan fisiologi tidak dipenuhi.
Ya tak nyaman. Kalau lapar sampai 3-4 hari tak makan, macam mana nak nyaman? Ya kalau pakaian yang nak menutup aurat kita, yang nak memastikan suhu badan kita tu bagus, baik-baik saja. Kalau benda tu tak ada, pasti tidak nyaman. Dalam teori psikologi ataupun teori psikologi Maslow, selepas pada fisiologi tuan-puan sekalian, pada piramid dia piramid macam ni, kepada tahap yang kedua disebut di antara teori manusia adalah rasa aman. Rasa selamat. Dua perkara ini adalah perkara yang mendasar dalam teori piramid tadi, yang mana pertama adalah fisiologi dan kedua adalah rasa selamat, rasa aman. Bila sebut tentang rasa aman, yang diperlukan adalah kestabilan, keteraturan, keamanan, keselamatan. Jadi ini adalah teori yang diketengahkan oleh Maslow. Apatah lagi sahabat-sahabat sekalian, bila kita melihat kepada perspektif Islam, sudut pandang agama, Masya Allah, awal-awal lagi Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran, yang telah Allah jelaskan lebih dulu daripada segala teori yang datang, di mana Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung merasa tenteram, nyaman kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah liqaumi yatafakkarun, pada kaum yang berfikir. Sahabat-sahabat sekalian, Allah berikan kita pasangan, suami, isteri, bahkan ada keluarga, ada anak-anak. Untuk di sana kita menemui sakinah dalam kehidupan. Untuk di sana kita memenuhi keperluan kenyamanan dan keamanan dalam kehidupan kita. Tapi ingat, ayat ini menyebut liqaumi yatafakkarun, untuk kaum yang nak berfikir. Untuk kaum yang menggunakan akalnya untuk berfikir. Seolah-olah sahabat-sahabat sekalian, ini adalah satu perkara yang kita akan melihat di sana tanda-tanda kebesaran Allah. Di sana kita akan bertemu dengan ketenangan, mawaddah warahmah untuk kamu yang nak mencari ilmu, untuk kamu yang nak merenung, untuk kamu yang nak tadabbur, untuk kamu yang nak ta'ammul, untuk kamu yang nak memperbaiki diri, untuk kamu yang nak belajar dan belajar lagi. Itu sebahagian daripada maksud liqaumi yatafakkarun. Bukan bila dah kahwin duduk diam je. Harap je kebahagiaan, harap ketenangan, harap semuanya okey-okey saja. Tapi tak ada buat apa-apa. Tak tuan-puan, kita kena belajar. Kita kena berusaha. Sampai ke hari ini tuan-puan sekalian, kita kena berusaha. Ketika mana rumah tangga kita, sekarang contohnya berusia, tempoh rumah tangga itu pada usia 30 tahun, pasti tidak sama dengan masa kita melalui rumah tangga pada 5 tahun pertama, 10 tahun pertama. Ketika mana ia tidak sama, kita diagnose, kita analisa, tak sama ni, berbeza ni. Suami kita dulu pun tak macam sekarang. Isteri kita dulu pun dah berbeza dengan sekarang. Maknanya apa? Kita kena belajar ilmu baru. Kita kena upgrade lebih-lebih lagi, kena perbaiki, kena buat sesuatu. Liqaumi yatafakkarun, untuk orang yang berfikir, untuk orang yang menggunakan akalnya, untuk orang yang mencari ilmu dan cuba memahaminya. InsyaAllah Allah akan berikan kepada kita kebahagiaan. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, baik. Bila sebut tentang kenyamanan, hidup nyaman dalam keluarga, dalam rumah tangga, Ustazah ingin menyebut beberapa perkara. Mohon maaf kalau tidak dapat disusun dengan sebaiknya. Al-maklum, macam-macam tugasan pada Ramadan ni. Tapi Ustazah harap ia dapat dicatat tuan-puan sekalian, dan mudah-mudahan memberi manfaat. Pertama sekali, untuk Ustazah membentangkan tentang sebuah hubungan yang nyaman,
kehidupan yang nyaman berkeluarga, bersuami isteri ini tuan-puan sekalian, pertama, tolong renungkan 4 pertanyaan penting. Tolong renungkan 4 soalan penting yang Ustazah akan kemukakan sekejap lagi. Ya, sebab itu Ustazah cadangkan, marilah dengar suami isteri. Ya, suami cuit isteri tu, mari dengar sekejap. Ya, betul tengah masak, kuatkan volume tu. Biar sambil-sambil masak boleh dengar. Ataupun suami tak ada, ya sharekan pada suami, bang tolong dengar sekejap. Tak boleh dengar sekarang, dengar sekejap lagi. Sebab tuan-puan, tidak mudah untuk tuan-puan membentangkan di hadapan pasangan masing-masing seperti mana Ustazah berpeluang insya-Allah untuk membentangkan ni. Betul ya, ini Ustazah cakap sungguh-sungguh. Suami Ustazah pun takkan nak dengar ceramah Ustazah yang semata-mata Ustazah menghadap depan Ustaz. Bang, dengar ceramah saya. Memang tidaklah. Ya, samalah kita. Tapi insya-Allah kalau bagi share link pada Ustaz, insya-Allah mungkin Ustaz tengah dengar juga kat dalam tu. Jadi kita sama-sama share lah pada pasangan kita ataupun pada kawan-kawan kita yang mungkin ada masalah rumah tangga, asyik jumpa kita minta nasihat. Pening juga kita nak bagi nasihat. Ya, sekarang Ustazah minta luaskan supaya masing-masing boleh berfikir dengan apa yang insya-Allah ya Ustazah akan bentangkan dengan izin Allah. Pertama, tuan-puan sekalian, bila kita nak hidup nyaman sebagai suami isteri dalam sebuah keluarga, tolong tanya 4 soalan ini. Soalan ni sangat penting. Apakah dia soalan yang pertama, sahabat-sahabat sekalian? Soalan pertama ialah, apakah kebahagiaan orang yang anda cintai itu penting bagi anda atau tidak? Itu soalan pertama. Apakah kebahagiaan pasangan anda, suami anda ataupun isteri anda yang anda katakan anda cinta kat dia, anda sayang kat dia, ya? Apakah kebahagiaan mereka merupakan satu urusan yang penting bagi kita ataupun tidak? Itu soalan pertama. Tolong jawablah sahabat-sahabat semua. Ya? Penting ataupun tidak kebahagiaan suami kita? Penting ataupun tidak kebahagiaan isteri kita? Subhanallah sahabat-sahabat sekalian, kadang-kadang apa yang berlaku ialah ini adalah perkara realiti yang Ustazah selalu bertemu. Ya, bahkan bercakap dengan banyak klien, dengan ramai responden tuan-puan sekalian. Apa dia? Terpulang kat dia lah Ustazah. Ya, dia dah tua, dia dah besar, dah dewasa dah. Ikut dia lah. Ya, kalau dia nak bahagia, bahagia. Kalau dia tak bahagia dengan saya, nak buat macam mana? Saya nak buat apa lagi? Nampak tak macam mana susahnya untuk bertemu kenyamanan sebab kita sudah mulai longgar untuk merasakan bahawa kebahagiaan pasangan kita adalah merupakan urusan kita. Kebahagiaan pasangan kita adalah salah satu daripada tanggungjawab kita. Jangan lepas tangan tuan-puan. Tengok macam mana indahnya kata-kata kita masa kita pujuk rayu nak kahwin dulu. Masya Allah, ya mak ayah mertua kita tu masa nak bagi anak dia tu, dia tengok kita atas bawah. Tengok ni boleh ke ni si Mamat ni bagi anak aku ni bahagia ni. Tuan-puan sekalian, kebahagiaan adalah satu pencarian dalam hidup manusia. Tanya pada Aristotle. Ya, Aristotle kata apa? Aristotle ni seorang ahli falsafah. Mungkin tak perlu diperkenalkan sebab nama Aristotle ni memang sangat glamour dan popular. Apa kata Aristotle sebagai seorang pengkaji kehidupan tuan-puan sekalian? Beliau mengatakan bahawa kehidupan ini adalah mencari kebahagiaan. Di mana saja ada ruang dan peluang untuk bahagia, manusia akan grab. Manusia akan ambil tuan-puan sekalian. Itu kata ahli falsafah Aristotle. Apatah lagi kalau kita merujuk kepada nas Al-Quran. Di mana dalam Al-Quran menyebut ada di kalangan manusia yang mengatakan Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, berilah kepada aku di kehidupan di dunia ini, makna nak minta kesenangan, kebahagiaan kat dunia. Tapi kerana mereka hanya meminta untuk dunia saja, maka akhirat besok mereka tak dapat apa-apa. Tapi di antara mereka, firman Allah, tapi di antara mereka ada yang mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di kalangan mereka ada yang mengatakan, ya Allah, di dunia aku nak bahagia, di dunia aku nak kebaikan, di akhirat juga aku nak kebaikan dan jauhkan aku daripada azab api neraka. Manusia tak nak duduk dalam azab, tak nak duduk dalam kesakitan, tak nak dalam penderitaan. Mereka nak kebahagiaan. Itu adalah naluri kita manusia. Takkan tiba-tiba setelah kita mengambil seseorang daripada keluarganya, daripada ibu bapanya,
yang sebenarnya memohon ataupun mengharap kepada kita dengan izin daripada Allah. Mengharap apa? Ya Allah, biarlah menantu aku ni ambil anak aku ni, ya, memperisterikan anak aku, mempersuamikan anak aku. Mudah-mudahan dia menjadi jalan kebahagiaan kepada anakku. Tuan puan, tanyalah mak ayah. Kalau sudah boleh dijamin kahwin dengan saya ni makcik jamin menderita, kahwin dengan saya ni makcik jamin meroyan, ada tak mak ayah yang nak bagi tuan puan? Tak ada siapa nak bagi. Sebab apa? Yang kita nakkan adalah usaha untuk menjadi jalan kebahagiaan kepada anak-anak. Kepada anak kita kalau dipersunting ataupun diperisterikan oleh orang lain. Jadi maknanya sahabat-sahabat sekalian, tolong. Ini wake up call kepada kita semua. Tolong bertanggungjawab, merasakan bahawa kebahagiaan pasangan kita adalah urusan kita. Masya Allah, subhanallah tuan-puan sekalian. Ya. Dahsyat juga realiti yang berlaku dalam masyarakat. Di mana ada saja suami yang dah tak peduli dah banyak mana isteri dia menangis. Bahkan dia kata suka hati dia lah ustazah dah dia nak menangis, nak buat apa? Ya, ataupun isteri yang kata nak buat macam mana dah dia tak bahagia dengan saya, suka hati dia lah nak buat apa? Ya, mungkin sampai satu tahap kita berkata begitu. Tapi sebelum kita mencuba tuan-puan sekalian, belum dengar lagi ceramah ni kan ya. Belum cari lagi liqaumi yatafakkarun. Untuk orang yang berakal, untuk orang yang berfikir, untuk orang yang mencari solusi, untuk orang yang belajar teknik itu dan teknik ini, nantilah dulu. Jangan terus diakhiri hubungan tu dengan perceraian, nanti dulu, ya. Liqaumi yatafakkarun, fikir dulu. Ya, belajar dulu, fahami dulu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, soalan pertama tadi, soalan penting ada 4 ya. Soalan pertama tadi, kebahagiaan orang yang anda cinta itu penting ataupun tidak pada anda? Sahabat-sahabat boleh respon sikit lah. Ya, ustazah pun nak tengok juga ke ustazah cakap tak betul ke kan ya. Ustazah saja yang berteori begini ataupun kita sama-sama melalui dan mengalaminya. Bahawa begitu penting soal kebahagiaan pasangan kita. Ya, kata sahabat ni kucing pun nak belajar. Sebenarnya sahabat-sahabat sekalian, sekejap ya ustazah mencelah. Kucing tadi keliling rumah ustazah sebab ini firasat ustazah lah. Kucing tu tak nyaman. Kenapa saya kata dia tak nyaman? Dia asyik geleng-geleng kepala dia. Sebab salah seorang daripada anak ustazah telah pakaikan dia rantai leher. Ya. Dia tak nyaman tuan-puan. Habis rata rumah ni dia mencari ustazah agaknya nak minta tolong buangkan rantai leher tu. Dia tak nyaman. Dia asyik geleng-geleng kepala dia depan ustazah. Tengok macam mana pentingnya kenyamanan dalam kehidupan makhluk yang hidup. Okey, tak apa. Kita pindah balik pada cerita pertanyaan yang penting tadi. Cuba tuan-puan bayangkan apa yang akan berbeza ketika mana kita mengambil tanggungjawab merasakan, kenapa ya suami saya tu nampak macam muram je. Kenapa ya nampak tak happy? Kenapa nampak tak bahagia? Macam ada sesuatu. Dan kita jangan biarkan lintasan tu, biarlah tu urusan dia. Dia dah tua dah besar. Pandailah dia fikir. Tak. Kita dah berumah tangga. Kita dah berikrar kan menjadi suami dan menjadi isteri kepada pasangan kita. Kebahagiaan, senyuman, ya, manis wajah pasangan kita itu adalah urusan kita tuan-puan sekalian. Bila kata urusan kita, liqaumi yatafakkarun, kita buatlah sesuatu. Kita belajarlah sesuatu. Bagaimana untuk mendatangkan kenyamanan pada pasangan kita, pada keluarga kita. Itu adalah soalan yang pertama. Soalan yang kedua tuan-puan sekalian. Baik. Soalan pertama tadi dah jawab kan? Puan Zainun Mat Idris, jawapan dia apa ya? Agak-agak dah jawab ya soalan pertama. Okey, Puan Syakirah Ismail dah jawab ya, penting sangat ya kebahagiaan sahabat kita tu, kebahagiaan suami kita ataupun isteri kita tu sangat penting pada kita. Baik, tu soalan pertama. Soalan pertama tu kalau jawapannya sangat penting bagi saya, insya-Allah sebenarnya tuan-puan diciptakan oleh Allah insya-Allah menjadi salah seorang, menjadi wasilah kenyamanan kepada kehidupan orang lain. Baik, yang kedua. Ketika mana terjadinya perselisihan faham? Okey, terjadinya pergaduhan, perselisihan faham. Tak kiralah ya pada tahap mana perselisihan itu. Ketika terjadinya perselisihan, ketika itu apakah yang lebih penting? Pendapat anda ataupun keutuhan rumah tangga anda? Saya ulang balik semula. Ketika mana terjadinya perselisihan faham, yang penting yang mana? Pendapat kita ataupun kenyamanan hubungan kita? Keutuhan rumah tangga kita?
Okey, jawab sahabat-sahabat. Contoh, kita tengah bergaduh, kita selisih faham. Kita dah niat dah, kok mana pun Siti Mah ni kena dengar cakap kita. Kena tunduk dengan pandangan kita. Kena faham bahawa pandangan kita ni pandangan yang benar, pandangan yang betul. Kena terima, kalau boleh nangis-nangis. Insaf menerima pandangan kita. Wah, kita pasti seronok sahabat-sahabat. Kalau kita bergaduh, kita bersih faham, suami kita menangis menerima pandangan kita. Seronok tak? Mungkin itu akan menjadi momen paling indah dalam hidup kita. Andai katalah Ustaz saya faham dengan Ustaz kan. Tiba-tiba Ustaz beritahu sebenarnya hujah pertama begini, sebenarnya justifikasinya begini, dan tiba-tiba Ustaz menerimanya tuan-puan dengan tangisan. Ya Allah, betul abang khilaf, abang insaf. Pandangan kita tu betul. Oh, masa tu Masya Allah kita boleh tersandar. Kita boleh macam puaslah, seronok sangat. Okeylah kalau benda tu berada dalam keadaan yang baik-baik saja tapi sebenarnya yang lebih penting daripada setiap perselisihan tuan-puan sekalian ialah keutuhan rumah tangga kita. Masya Allah, Masya Allah. Ustazah pernah menganalisa rumah tangga tu. Rasa macam doktor rumah tangga pun juga ni, doktor keluarga menganalisa rumah tangga. Kita ni menganalisa untuk kita kenal diri kita sendiri dan kita kenal juga tabiat pasangan kita. Jadi ustazah diagnose pada diri ustazah tuan-puan sekalian, ada masa yang ustazah punya temperature, hot temperature, yang macam dah marah sangat, dah geram sangat. Masa tu kita mungkin tidak dapat juga mengelola dan menguruskan emosi kita dengan baik jadi apa yang berlaku kan sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah tuan-puan minta maaf Ustaz minta seminit je, seminit saja Maaf tuan-puan, kucing ustazah baru bersalin jadi jadi dia asyik bawa anak dia depan ustazah minta maaf tuan-puan Okey. Baik. Kembali kepada yang tadi untuk kita analisa. So ustazah pun perasan apa dia? Masa kita tengah marah tuan-puan, kita tengah emosi sangat, kita tengah kesedihan kita tengah geram dengan suami kita ni. Tiba-tiba suami kita tu cakap pada kita satu benda yang memang mungkin benda tu benar. Benda tu mungkin benar. Contoh, katalah suami saya cakap, sewajarnya ustazah begitu, sewajarnya ustazah buat begini, maknanya benda-benda wajar je lah, benda-benda benar. Tapi tak semestinya kebenaran itu diterima pada waktu itu. Tidak semestinya kebenaran itu diterima pada waktu yang kita nak pasangan kita terima. Ini satu benda psikologi dalam rumah tangga Sampaikan tuan-puan, bila ustazah melihat yang semacam ada satu paksaan untuk ustazah menerima kebenaran ketika itu, sedangkan isteri ini sedang menguruskan emosi-emosi tadilah yang mungkin kita dengan penat ke apa benda tak dapat nak kawal Jadi akhirnya ustazah terpaksa pada waktu yang nyaman-nyaman berbincang dengan suami. Bincang macam mana? Bang, maknanya kita bincang terus terang. Bang, sebenarnya yang abang cakap tu memang benar. Yang abang cakap tu memang betul. Tapi tidak semestinya kebenaran itu diterima pada waktu itu. Kebenaran ketika mana dihidangkan pada waktu yang mungkin salah bagi seseorang, maka ia akan ditolak sebagai satu kesalahan. Itu psikologi sahabat-sahabat semua. Sampai saya terpaksa cakap dengan Ustaz. Saya kata, bang, benda yang abang cakap tu memang benar, memang wajar. Tapi ketika kita sedang emosi sangat tuan-puan sekalian, mungkin yang lebih wajar ketika itu bukan soal kebenaran yang kita cakap tadi, tapi soal keutuhan rumah tangga kita, soal kenyamanan. Apa yang lebih nyaman ketika itu mungkin yang nak didengar oleh seorang isteri ialah, okeylah, kita sama-sama bermaaf-maafan. Okeylah, abang minta maaf. Bukan isteri tu tak tahu, kadang-kadang salah dia juga tuan-puan sekalian. Tapi nak mendengar perkataan yang mahal sangat tu, apa dia? Abang minta maaf.
Abang minta maaf. Dan minta maaf dengan jujur. Minta maaf yang jujur ni tuan puan sekalian, boleh jadi bukan minta maaf kerana kita merasa kita salah. Tapi kita datang minta maaf kerana kita merasakan keutuhan rumah tangga kita sangat penting. Keutuhan dan kenyamanan hubungan kita sangat penting. Okey, ada faham? Macam mana nak cakap lagi, ya? Bukan bermakna sahabat-sahabat boleh setuju tak dia dengan apa yang Ustazah cakap ni, ya? Ustazah cuba berteori juga dan benda ni praktikal, ya, dalam kehidupan berkeluarga yang kita lalui. Betul yang kita cakap, yang kita cakap tu, katalah okeylah Ustazah ambil letak Ustazah lah. Yang Ustazah nak cakap ni benda yang betul, benda yang benar. Abang sepatutnya begitu begini. Tapi ketika itu tuan puan sekalian, untuk kenyamanan rumah tangga, untuk keutuhan rumah tangga, letak tepi sekejap hujah kita ni. Kewajaran yang benar, justifikasi semua ni sekejap, letak tepi dulu. Lebih baik kita menjaga keutuhan dan kenyamanan tadi dengan apa? Kita bermaaf-maafan dengan jujur, ya. Saya minta maaf. Mungkin bukan kita yang salah, tapi kerana kenyamanan tu lebih penting, so saya minta maaf, abang minta maaf, adik minta maaf, ya, contoh macam tu. Nanti bila hubungan tu dah okey, ketika itu kebenaran akan dihargai tuan-puan. Ketika itu justifikasi kita yang benar, yang wajar itu akan dihormati, akan dipandang dan dihargai. Nampak sahabat-sahabat psikologi dalam rumah tangga? Masa orang tengah marah, orang bukan nak dengar yang benar-benar tu. Betul tak? Pada beberapa keadaan. Tapi bila semua keadaan tu dah nyaman, keadaan tu dah okey, dah boleh bernafas dah, ya, dah belanja makan dah gelak-gelak dah, ya, dah dapat hadiah dah contohnya. Okey, seorang suami pegang tangan isteri dia. Boleh tak bagi abang ruang untuk bercakap sikit demi rumah tangga kita? Okey, pada masa tu tak baiklah pula kalau isteri tu nak meneruskan emosi yang bukan-bukan tadi. Pada masa tu, ya, tak wajar pula pada isteri, ya, nak memanaskan lagi keadaan. Kita hargai setiap kesungguhan, effort pasangan kita untuk menjaga keharmonian rumah tangga. Kita dah okey-okey kan? Kalau dah okey-okey, jangan panaskan lagi keadaan. So kita dengar suami kita cakap, kita dengar pasangan kita cakap. Dia cakap benda yang benar, kita terima. Terima juga kerana pada kita keutuhan dan kenyamanan rumah tangga adalah penting. Penting ya tuan-puan, anak-anak kita tidak boleh membesar dalam keadaan yang tidak nyaman tu. Bukan nyaman dari sudut fizikal, nyaman dari sudut material, tapi nyaman dari sudut emosi sahabat-sahabat sekalian. Itu adalah soalan yang kedua. Ya, Ustazah harap tuan-puan dah jawab dah dua soalan. Sekarang mari kita lihat jawapan soalan yang ketiga. Ketika mana kita melangkah kepada masa depan, okey, kita nak melangkah ke masa depan. Kita nak mencorak masa depan. Wah, empayar itu, empayar ini. Ya, empayar bisnes, empayar macam-macam empayar lah contohnya. Kita nak melangkah ke masa depan ni. Ya, sebagai ahli politik, sebagai businessman, sebagai apalah masa depan. Apatah lagi masa depan ukhrawi, masa depan akhirat ya tuan-puan sekalian. Ketika mana kita melangkah menuju masa depan, tolong pilih antara dua. Saya atau kita. Okey? Ketika mana kita nak melangkah kepada masa depan, mengorak masa depan yang begitu dahsyat, luar biasa yang kita rangka, tuan-puan sekalian, yang kita plan, rancang. Soalannya ialah, tuan-puan kena pilih saya atau kita. Okey. Okey, siapa nak jawab ni? Ya, Puan Suryati Ali cuba jawab. Nak pilih saya ke nak pilih kita? Sahabat-sahabat, dalam kita melangkah, dalam kita mengorak apa saja dalam hidup kita, pilihlah kita. Jangan saya. Pilihlah kita. Ya, kita dah berumah tangga tuan-puan sekalian. Bahkan Masya Allah, tengok dalam rumah tangga ya, ada isu, ada skop tentang harta sepencarian. Ya, harta sepencarian. Nak bagi tahunya tuan-puan, walaupun isteri tu tak kerja, duduk kat rumah je, tapi jangan kita kata kejayaan kita dalam perniagaan, kejayaan kita dalam apa jual lapangan dekat luar sana adalah kejayaan kita seorang. Jangan nafikan bahawa di sana kerelaan, sumbangan isteri kita yang tidak bekerja secara formal tuan-puan sekalian sebenarnya adalah kenyamanan yang beliau berikan untuk kita menempa kejayaan di luar rumah.
Kalau tidak nyaman daripada rumah tangga ni tuan-puan sekalian, kalau tidak ada kenyamanan daripada rumah ni, bukan senang seorang suami ataupun seorang isteri untuk menempuh kejayaan di luar rumah. Setuju ataupun tidak? Sebab itu dalam apa jua yang kita nak buat, pastikan kita merangka perancangan untuk kita bersama-sama. Sama nak masuk syurga. Ya, jom tu jannah. Sekeluarga kita nak masuk syurga tuan-puan sekalian. Sebab itu kadang-kadang, ya payahlah rumah tangga tu. Sebab kita dah plan daripada awal semuanya dalam kerangka saya. Aku. Kamu tak tahu apa-apa. Kamu duduk rumah, kamu tak tahu apa-apa. Abang tak tahu pekerjaan saya. Abang tak tahu apa yang saya buat. Abang memang takkan tahu dan tak pernah tahu. Ini memang bunyi ayat nak bergaduh. Ini memang tak nyaman lah. Ya. Kalau kita dah mula menafikan orang tu tak perlu tahu, orang tu tak pernah tahu dan macam-macam lah. Itu semua gambaran ketidaknyamanan tuan-puan sekalian. Muslimin muslimat, gambaran tak nyaman tu senang je. Ustaz bawa contoh macam ni je. Tuan-puan tidur sebilik kan, suami isteri kan. Pergi hotel, tidur sebilik. Tuan-puan nak tidur macam mana? Maksud ustazah, suhu, temperature bilik tu tuan-puan. Ya, suami kita kata dia kesejukan sangat. Yang kita ni panas. Ya, kita memang mungkin cakap bila suami kita kata kan yang dia sejuk, kita kata lah, apa pula sejuk bang? Panas. Saya panas sangat. Tengok ni, saya kena buka tudung apa semua ni. Ya, saya panas bang. Suami kita pula kata, ya Allah, abang ni menggigil sejuk. Okey, sekarang tengok. Kita nak kenyamanan yang bagaimana? Ini adalah satu contoh yang paling simple tuan-puan sekalian. Ya, apakah kita boleh tidur lena dengan kita letakkan suhu aircon tu 17? Suami kita ni puas ambil dah selimut, bantal, orang kata dah merengkot dah macam tu kesejukan, dan kita rasa itu urusan dia. Urusan kita adalah kita panas, kita nak sejuk. Atas sebaliknya tuan-puan, suami kita tutup aircon, tutup kipas, sama-sama duduk dalam keadaan tertutup semua, udara pun tak berjalan dengan molek. Ya, dan dia nampak isteri dia sekejap berkipas, sekejap macam-macam lah cara nak menggambarkan kita kepanasan, dan suami tu kata urusan dia. Yang penting aku boleh tidur nyaman, ya, sebab itu kena tutup semua aircon. Atau demi kerana kita buat adjustment, kita buat penyesuaian, kita ambil jalan tengah. Mungkin sekejap buka, sekejap tutup. Komitmen bersama, sama-sama tak lena atau sama-sama lena. Ya, kita pilih tuan-puan. Nama suami isteri. Jangan pentingkan diri sendiri. Tahu macam mana penyesuaian sangat penting dalam keluarga, dalam rumah tangga. Ustazah kalau dengar orang cakap macam ni kan, memang terkilan lah. Ya, kalau orang cakap, dia patut terima saya ustazah. Dia bukan tak tahu saya sebelum kahwin panah baran. Ya. Dia kena terimalah saya macam ni. Dia dah tahu dah saya sebelum kahwin ni panah baran. Sekarang bila dia kahwin dengan saya, dia kena terimalah saya panah baran. Allahu Akbar. Senangnya kita melepaskan jawapan macam tu. Senangnya kita bersandar kepada alasan yang terlalu rapuh seperti itu. Tak ada komitmen ke nak nyaman. Tak ada komitmen ke nak bahagia, tuan-puan sekalian. Ya, kita pasti akan cari jalan kan? Ya, tapi kita senang je kata, tak apalah, dia kena terimalah saya ni memang macam ni, saya ni memang ego, bukan dia tak tahu daripada sebelum kahwin saya ni seorang egois. Habis tu kita nak pertahankan terus dan kita rasa kita berjaya mempertahankan keegoan kita dan kita tak peduli pun keluarga kita tidak dapat kehidupan yang nyaman. Itu terlalu selfish sahabat-sahabat sekalian. Terlalu keakuan, terlalu ananiah. Ya, berikan sentuhan agama dalam jiwa kita supaya kerana agama mengajar kita kebersamaan, kerana agama mengajar kita tuan-puan sekalian, tidak sempurna iman seseorang sehingga kamu mencintai Allahumma salli ala Muhammad, sehingga kamu suka sehingga kamu mencintai saudara kamu sendiri seperti mana kamu mencintai diri kamu sendiri. Atau pada satu hadis yang lain, tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga kamu sukakan kebaikan kepada orang lain seperti mana kamu sukakan kebaikan kepada diri kamu sendiri. Ini iman. Iman yang sempurna ialah macam mana kita suka kebaikan kepada kita, demikianlah kita suka kebaikan itu kepada orang lain. Ini soal iman. Bukan soal suka hati saya lah. Bukan soal tu tuan-puan. Ini soal iman. Keimanan kita kepada Allah. Jadi muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, penyesuaian sangat perlu dalam rumah tangga dan penyesuaian ini adalah simbolik kepada makna kita
Tengok macam mana kita berjalan dekat jalan yang sempit sangat, kat mana-mana lah, kampung ke mana, jalan tu sempit. Okey, kereta ni berlainan arah, sekarang sedang berselisih. Jalan tu sangat sempit. Nampak macam mana kita kena buat penyesuaian? Maknanya dua-dua pihak kena berjalan sikit ke depan, jalan sikit ke belakang. Ikutlah macam mana, yang penting kena ada penyesuaian. Dan penyesuaian tu kena berlaku daripada kedua-dua pihak. Kalau hanya seorang je yang menunjukkan respon untuk menyesuaikan dengan keadaan jalan sempit tadi, pendek kata, mau yang seorang lagi akan marah, akan geram. Mau dilanggar je kereta tu, tak kira lah cala bala pun, dah awak tak bergerak langsung. Ini adalah kehidupan luaran sana yang boleh kita jadikan cerminan, ibrah kepada kehidupan berumah tangga kita. Okey, itu adalah soalan yang ketiga. Sebab itu soalan yang ketiga, tuan-puan, menggambarkan sense of belonging tadi. Ya, kita tidak boleh terlalu mengawal. Kita tidak boleh terlalu kontrol ya pasangan kita. Seorang suami tak boleh terlalu kontrol isteri dia. Ya, benda ni semua kena tolak ansur, kena faham memahami. Rumah tangga kita sudah pasti tidak sama dengan rumah tangga orang lain. Jangan mengukur kata, tengok isteri orang tu, tengok suami orang tu. Please sahabat-sahabat sekalian, rumah tangga kita berbeza. Kita boleh bersepakat, kita boleh samakan pada asas-asas yang disepakati. Tapi untuk karakter, ciri-ciri yang ada pada pasangan, ia adalah berbeza, tuan-puan sekalian. Sebab itu dalam rumah tangga, untuk poin yang ketiga, tidak boleh terlalu mengawal. Ya, biarkan Islam mengawal kehidupan kita. Bukan kita yang mengawal kerana emosi kita. Ya, kerana keakuan yang ada pada kita. Kita sama-sama bernaung di bawah naungan Islam, syariat agama. So kita sudah dikawal oleh agama dengan cukup cantik dan baik. Di sana sudah ada hak, di sana sudah ada tanggungjawab. Kita akur pada hak dan tanggungjawab tu. Pasti yang dikawal, dikelola oleh agama adalah untuk kebaikan kita bersama. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, tuan-puan sekalian. Yang keempat ialah, sebesar mana cinta anda berdua dalam membentuk masa depan anda berdua. Sebesar mana cinta yang ada pada anda berdua, di mana cinta itu menjadi enjin, ya, memberikan tenaga, memberikan motivasi untuk anda berdua, anda sekeluarga membentuk sebuah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Penting sangat cinta ni, sahabat-sahabat semua. Cinta tu boleh menjadi penggerak, insya-Allah. Ya, untuk terus lagi usahakan kebaikan, usahakan perdamaian, usahakan kenyamanan. Itu adalah yang keempat. Soalan yang keempat itu penting, ya, termasuk soalan pertama, kedua, ketiga tadilah. Okey. Ustazah nak menjawab juga, ya, tuan-puan sekalian. Andai kata di sana kita bertemu dengan keadaan tiba-tiba kita diuji dengan tidak ada rasa cinta. Tak ada rasa cinta tu boleh banyak sebab, ya, boleh banyak sebab. Tak apalah, nanti esok ke petang esok kita bincanglah kenapa tak ada rasa cinta, ya. Tapi Ustazah nak selesaikan dulu petang ini, bagaimana nak bergaul dengan isteri yang anda tidak cintai. Bagaimana nak menyantuni suami yang mungkin cinta anda kepadanya sudah semakin lusuh. Okey? Ya, kita akan berusaha untuk menambah cinta tersebut. Tapi buat masa ini, ketika mana kita dalam kelusuhan cinta, nak buat macam mana? Baik. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, ayat yang ke-34. Pada ayat ini kita tidak berbicara tentang cinta, sahabat-sahabat, ya, tapi kita berbicara tentang hukum yang kita boleh lihat pada zahirnya. Di mana dalam ayat An-Nisa ayat ke-34 Allah berfirman, maksudnya, jika mereka mentaatimu, maka jangan kamu mencari alasan-alasan untuk menyusahkannya. Masya Allah, subhanallah. Surah An-Nisa ayat 34. Ya, kita tengok sekejap surah An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila. Innallaha kana 'aliyan kabira. Sekiranya mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari alasan-alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ya, tengok tuan-puan, kita seorang suami mungkin lusuh cinta pada isteri tu. Mungkin ada banyak sebab.
Ya. Tapi ketika mana kita nak menggauli, menyantuni isteri yang kita dah lusuh cinta kepada mereka, tolong tengok selama mana isteri tu masih menunaikan tanggungjawabnya, masih memberikan hak-hak kita sebagai suami, masih mentaati dia, tolong tuan-puan jangan cari jalan untuk menyusahkan keadaan. Jangan cari jalan untuk mengeruhkan keadaan. Tolong hargai ketaatan tersebut. Tolong hargai penghormatan daripada ketaatan yang isteri kalian berikan. Okey? Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 216 Allah berfirman, tuan-puan sekalian, ya, ini untuk para suami ni, untuk para suami. Dalam ayat yang ke-216 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan boleh jadi benda itu benda yang buruk. Ya, tetap boleh jadi benda tu benda buruk tapi baik untuk kamu, boleh jadi benda tu benda baik tapi buruk untuk kamu, dan Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Dan ada pada ayat yang lain, ya, pada ayat yang lain, bukan surah Al-Baqarah 216, nanti Ustaz akan cari surah apa, ayat apa, tapi maksudnya ialah boleh jadi kamu tidak suka sesuatu perkara pada isteri kamu, tetapi padanya ada kebaikan yang banyak. Nanti Ustaz cari, ya, surah apa dan ayat apa. Maksudnya ialah boleh jadi kamu tidak suka banyak perkara pada isteri kamu, tapi padanya ada kebaikan yang banyak. Bersabarlah kerana padanya ada kebaikan yang banyak. Maksudnya tuan-puan sekalian, soal kenyamanan tu penting. Walaupun kita berdepan dengan perkara yang kita tak suka, ya, kita dah rasa tak berapa cinta kita dah lusuh dah pada isteri kita, tapi tolong jaga jangan sampai berlaku tidak adil, jangan sampai aniaya dia, jangan sampai biarkan dia hidup berendam air mata. Ya, kita adalah laki-laki yang ada qawwam, yang ada rajulah, yang ada kewibawaan, yang ada keperkasaan. Tunjukkan perkasa kita, tunjukkan wibawa kita. Apa dia? Kita boleh menguruskan perbezaan dengan baik. Kita boleh menguruskan keadaan-keadaan yang seperti tadi. Banyak benda tak menyenangkan, tapi kerana kita laki-laki berwibawa, kerana kita laki-laki qawwam, yang kuat, yang gagah, insya-Allah kita boleh sabar. Insya-Allah kita boleh santuni. Insya-Allah kita boleh cari jalan solusi, jalan keluar. Ini baru laki-laki qawwam. Ini laki-laki rajulah, tuan-puan sekalian. Baik. Sebelum Ustazah akhiri. Dalam kitab Sa'idul Kathir, ya, dalam kitab Sa'idul Kathir karya Ibnul Jauzi, beliau telah menceritakan bagaimana seorang yang telah memperlakukan yang tidak baik kepada isteri yang beliau tidak cintai. Okey, dengar baik-baik, ya. Dah tak berapa cinta kat isteri tu, dah tak cinta dah pada isteri tu. So dengar baik-baik macam mana pesanan daripada Ibnul Jauzi. Dia kata, isteri tu kata, aku tak mampu menceraikannya kerana beberapa alasan, termasuk kerana pertimbangan agama. Tapi aku dah tak boleh sabar dah dengan dia. Sampai-sampai kadang-kadang aku dah tak boleh tahan diri dah, dan dah tak boleh tahan dah percakapan aku. Jadi aku katakan kepadanya, tak ada guna dah nak pertahankan rumah tangga ni, ya. Jadi aku pun dah mula cakap yang tak baik pada dia. Tengok apa kata Ibnul Jauzi. Ini nasihat orang tua, nasihat ulama, ya, tuan-puan sekalian. Hendaknya engkau berfikir berulang-ulang kali sehingga sampai ke satu titik engkau menyedari bahawa mungkin isterimu dipersatukan denganmu kerana dosa-dosamu. Masya Allah. Sebenarnya, ya, hal ini memang tidak wajar sebab yang banyak terjadi adalah, ya, banyak juga berlaku, kata Ibnul Jauzi, laki-laki yang soleh tapi kemudiannya beristrikan perempuan yang kurang solehah. Tetapi di sana ada hikmahnya. Apa dia? Kerana kewibawaan kamu sebagai seorang suami mudah-mudahan boleh mendidik isteri tersebut. Sehingga diharapkan engkau selalu menjauhi dosa-dosa dan bertaubat kepada Allah, wahai para suami, untuk menjadi jalan ketaatan kepada isterimu. Juga dikatakan oleh Hasan Al-Hajjaj ketika mana seseorang mengadu tentang isterinya, apa kata Hasan Al-Hajjaj? Mungkin ini adalah balasan Allah untukmu. Maka janganlah engkau hadapi balasan Allah itu dengan pedang, melainkan
hadapilah dengan istighfar. Ketahuilah bahawa engkau sedang diuji dan engkau akan mendapatkan pahala kerana kesabaranmu. Jika engkau telah beristighfar, jika engkau telah bersabar dan telah berdoa, maka berdoalah minta kemudahan bersama-sama. Bererti engkau telah mengerjakan 3 macam ibadah sekaligus yang masing-masing mendatangkan pahala. Engkau telah bersabar, sabarmu dapat pahala. Engkau telah beristighfar, istighfarmu dapat pahala. Engkau telah berdoa dan berikhtiar untuk memperbaiki keadaan, itu juga mendatangkan pahala. Masya Allah, maknanya Allah telah meletakkan kamu dalam keadaan pahala yang berlipat kali ganda. Adapun penganiayaanmu terhadap isterimu tidak beralasan kerana ia diciptakan sebagai pasangan hidupmu. Jadi perbuatan penganiayaan tidak sepatutnya kamu lakukan. Laki-laki itu telah berkata, ya, aku tak suka dia kerana dia telah melampaui batas, ya, macam-macam lah sebab aku dah benci dengan perangai dia. Maka dikatakan kepadanya, bersikap bijaksanalah di hadapan ketentuan Allah dengan berlaku sabar, kerana dengan hal itu engkau telah diberikan pahala dan dihapuskan dosa-dosamu. Masya Allah, ya, ini cara sebahagian ulama dalam menyingkapi masalah-masalah laki-laki yang datang cerita aku dah tak cinta kat isteri aku lah, apa macam-macam lah. Ya, sebelum pergi kepada perceraian, ya, yang merupakan solusi juga, ya, kalau dah sampai tak boleh tu memang kena bercerai lah kan, ya. Tapi nak sampai ke tahap itu tuan-puan sekalian, tengok macam mana perspektif yang dibawa oleh para ulama. Kamu jangan pandang pada isteri kamu saja. Boleh jadi ini hukuman Allah. Kenapa? Kerana kamu berdosa kepada Allah. Kamu kurang istighfar. Jadi yang terdekatlah menjadi sasaran. Yang terdekat yang paling mudah menjadi cerminan kepada kamu. Kalau Allah uji benda yang jauh, kamu tak nampak. Sekarang isteri kamu kat depan mata ni. Kamu akan terasa bahawa kamu patut datang. Ya, sujud kepada Allah. Kembali kepada Allah. Merayu kepada Allah. Dulu Allah bagi kamu cinta, kasih sayang, mungkin kamu pun tak minta. Masa yang kita tak minta pun, ya, pandang kali pertama jatuh cinta. Pandang kali pertama sayang dah. Kita tak ada susah-susah payah pun nak minta. Tapi pada hari Allah mengambil kembali rasa sayang tu, rasa cinta tu, ya, datanglah kepada Allah, mintalah pada Allah. Allah boleh bagi. Kamu tak minta pun Allah bagi. Ini kan kamu meminta. Tapi kerana kita kadang-kadang cepat sangat kecewa dan putus asa. Tak nak berusaha. Ingat, ya, sahabat-sahabat, ayat 21 surah Ar-Rum tadi, liqaumi yatafakkarun. Untuk golongan yang berfikir, guna otak, cari jalan, cari ilmu, belajar. Wallahu ta'ala a'lam. Sahabat-sahabat sekalian, ya, Ustazah akan menyambung perbincangan ni pada petang esok, insya-Allah. Sewajarnya kita berhenti sekarang untuk persediaan iftar, berbuka puasa. Ustazah berharap seluruh yang sedang menyaksikan bersama-sama dalam majlis ini, Allah kurniakan kebahagiaan, sakinah, mawaddah, warahmah. Hidup kita terlalu sekejap, ya, untuk diliputi penderitaan, ya, untuk bergaduh, berselisih faham sepanjang masa. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hati yang lembut, buat adjustment, penyesuaian. Ya, mungkin kita kena lebih lembut daripada suami atau suami kena lebih lembut hati daripada isteri. Ya, penyesuaian. Karakter kita berbeza-beza. Yang penting berilah anak-anak kita rasa bahagia dan kenyamanan untuk mereka membesar. Ya, dengan melihat ibu bapa yang berbahagia, insya-Allah. Doa banyak-banyak bulan Ramadan ni tuan-puan sekalian. Ya, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah ni penting dalam kehidupan kita. Ia adalah keperluan dalam kehidupan kita. Selagi mana kita boleh usahakan, kita ikhtiarkan, ya. Dan selebihnya keputusannya kita serahkan kepada Allah. Kita tak tahu pada bahagian mana yang menjadi ujian dalam hidup kita. InsyaAllah sahabat-sahabat, jangan lupa pertemuan kita pada petang esok, insyaAllah. Ustazah akan menyambung hidup nyaman, siri yang kedua, tapi Ustazah akan tukar tajuk lain juga. Tukar tajuk lain tapi masih sambungan juga pada kehidupan nyaman. Supaya tuan-puan beroleh panduan, insyaAllah, ya, untuk sama-sama hidup dalam keadaan yang bahagia. Pasti kita takkan mampu duduk dalam kereta yang panas, menggelegak. Takkan mampu, mesti kita nak keluar punya, ya. Kita akan cari jalan keluar juga. Jadi kenapa tuan-puan nak hidup dalam suasana yang tidak nyaman 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, dan masing-masing mengatakan, alah tak apalah, terima je lah, reda je lah. Tak tuan-puan, bukan begitu cara orang reda. Kita kena berusaha dan berikhtiar. Redha tu bukan bermakna kita mengaku kalah dan menyerah. Tapi redha juga memberi makna liqaumi yatafakkarun. Kita ada akal, kita ada Allah, kita ada iman, kita cari ilmu, kita buat sesuatu, ya,
Lebih baik kita redha berusaha, redha mencari jalan, ya, redha bersusah payah berikhtiar daripada semata-mata redha ya menanggung penderitaan sedangkan di sana ada banyak lagi solusi dan jalan yang belum kita terokai. Wallahu taala a'lam. Sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa kepada semua yang menyertai sama-sama pada petang ini, tuan-puan hanya perlu menghubungi Yayasan Budi Ihsan Malaysia ataupun nombor yang tertera untuk sama-sama kita ya berazam, berniat untuk apa? Untuk melakukan ibadah korban pada tahun ini. InsyaAllah mudah-mudahan setiap amalan kebaikan yang kita niatkan, yang kita azamkan, insyaAllah mudah-mudahan menjadi jalan keberkahan dalam kehidupan kita semua. Apa sangatlah tuan-puan ya untuk kita hari ini. Niatlah insya-Allah lah, bolehlah tahun ni kita nak korban lah insya-Allah. Hubungi, berikan nama ya, mungkin bayaran korban tu kita boleh kemudiankan, tapi kita berikan komitmen dulu. Ya insya-Allah tahun ni saya akan melaksanakan ibadah korban dan mudah-mudahan ibadah korban kita itu diterima oleh Allah. Ya dapat kita agihkan daging korban tersebut kepada orang-orang yang memerlukan, kepada seluruh ya manusia saudara-saudara kita di seluruh dunia tuan-puan sekalian yang sebenarnya ramai sangat yang perlu kita bantu. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu pelbagai banyak sekali pemberian. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah kepada Tuhan kamu dan berkorbanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, Ustazah mewakili Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang menguruskan korban perdana tuan-puan sekalian, bukan sahaja di dalam negara, bahkan di luar negara, khususnya negara Afrika. Ia mengajak tuan-puan muslimin muslimat budiman untuk sama-sama menyatakan kesyukuran kita kepada Allah dengan kita melaksanakan ibadah korban pada tahun ini insya-Allah. Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang telah berpengalaman beberapa tahun, memiliki pasukan dan juga organisasi yang lengkap dalam menguruskan segala urusan berkait dengan ibadah korban di dalam negara dan luar negara, insya-Allah merupakan pilihan terbaik kita semua untuk melaksanakan ibadah korban pada tahun ini, di mana Yayasan Budi Ihsan Malaysia bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Negara Afrika dan lain-lain tempat di mana ibadah korban akan dilakukan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, marilah kita berniat, berazam untuk melaksanakan ibadah korban pada tahun ini. Ia merupakan suatu amalan, suatu ibadah yang sangat dituntut. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, maksudnya tidak ada suatu amalan pun yang dilakukan oleh manusia pada hari raya korban yang lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada menyembelih haiwan korban. Sesungguhnya haiwan korban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya sebelum darah korban itu menyentuh tanah, ia yakni pahalanya telah diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka beruntunglah kalian semua dengan pahala korban tersebut. Masya Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Sahabat-sahabat mungkin makan daging tersebut, makan daging lembu, kambing, itu perkara yang biasa pada segelintir kita. Tapi percayalah, untuk orang-orang yang susah tuan-puan sekalian, khususnya ramai sekali majoriti Islam di Afrika sana yang sebenarnya mengalami kesulitan dan kesukaran hidup, alangkah gembiranya mereka saat kita boleh bersama-sama berkongsi nikmat, berkongsi kegembiraan dan kesyukuran dengan mereka dengan kita melaksanakan ibadah korban yang insya-Allah pengagihannya bukan saja kita buat di dalam negara, bahkan di luar negara, khususnya negara Afrika. Mari bersama-sama dengan kami Yayasan Budi Ihsan Malaysia dalam ibadah korban tahun 2021 ini, insya-Allah mudah-mudahan dipermudahkan urusan dan diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Berulang-ulang langkah kecundang, berkali-kali
hitamnya hati, kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Kiri dan kanan, depan belakang, digoda rayu, tiada jemu. Di situ istana cinta, rindu bersemayam, namun cahayanya tiada lantaran dosa. Di situ mukimnya iman, senjata setia, namun sinarnya pudar akibat noda. Namun cahayanya tiada lantaran dosa. Di situ mukimnya iman, senjata setia, namun sinarnya pudar akibat noda. Berulang-ulang langkah kecundang, berkali-kali hitam